Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan sahabat-sahabat saya sihat walafiat dalam rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukanlah nak memberi ceramah, tazkirah. Saya bukan ustazah. Just nak sekadar berkongsi. Maklumlah dah dipostingkan ke Pulau Pinang. Jadi satu penghargaan yang saya sendiri menghargai kepada pihak JREC. Jadi kembalinya hari ini saya ke sini sebab sedikit untuk melepaskan kerinduan sebab dah setahun lebih dengan sahabat-sahabat kat sini yang banyak memberi tunjuk ajar. Saya tak pernah merasa dendam, saya tak pernah ada rasa benci langsung, sikit pun tak ada. Malahan saya merasakan setiap saat yang hari-hari di sini ni adalah detik pembelajaran untuk saya lebih ke depan lah, lebih matang. Dah 31 tahun lagi, kalau tak matang wallahualam, tak tahu nak kata. Jadi satu perkara yang dalam tempoh terdekat saya belajar adalah nekat. Nekat apabila diberi sesuatu perkara dekat kita, anggaplah itu adalah satu perkara amanah dan juga tanggungjawab yang Allah berikan. Walaupun ia betul melalui Tuan Haji Azam, melalui Puan Azlina, tetapi anggap ia adalah satu daripada amanah dan tanggungjawab Allah. Jadi bila mana kita terima seadanya, yalah kalau orang bagi hadiah kita rasa seronok kan. Sama juga kita anggap itu sebagai itulah hadiah Allah daripada Allah untuk kita, untuk jadi lebih matang. So terima seadanya. Dan memang sedih tinggalkan RC Gombak yang saya rasa saya akan bertapa yang agak lama. Tak pernah terfikir pun nak jadi sebagai GB ke apa, tak pernah fikir langsung. Kenapa? Malahan saya ingat first yang saya jumpa ataupun simple meeting dengan dengan cikgu masa tu, cikgu Syamsul dia lagi kan. Ingat tak masa yang dekat yang retreat tu kita jumpa, masa cikgu ajar tengah bertunang, masa tu bertunang. Cikgu Ali tanya, okey. Apa? Orang Cikgu Ali, cikgu 6 orang tapi Cikgu Syamsul dah dikecualikan. So Cikgu Ali cakap, pilih nak tak nak kita je yang ada. Tolak saya, Cikgu Ali cakap saya sebagai GB, yang lain 4 orang ni pilih. Nak penolong kanan kurikulum kurikulum, lagi apa hal yang murid, kurikulum. Lepas tu satu untuk bukan reserve tapi dia khas untuk ni lah, untuk melancarkan sekolah. Dan saya pilih yang tak ada apa-apa. Dan saya tak tahu pula Cikgu Nazifah ni memang major dia untuk pendidikan awal kanak-kanak. So konon-konon nak mengajar budak kecil saya lah, padahal saya bukan bidang itu. So saya lebih ambil pendekatan untuk ke belakang, sebab saya tahu saya bukan level yang yelah dah tinggal lama kan. Tetapi bila Cikgu Ari cakap, Cikgu Zaitun boleh tak Cikgu Zaitun pegang pegang kurikulum kan? Kurikulum. So saya terus jadi berdebar masa tu. Debar? Memang saya sangat berdebar. Sama saya pun. Sangat-sangat berdebar sebab saya fikir bila kurikulum ni adalah second man. Maksud second man tu kalau bila jadi apa-apa dia bukan hanya melibatkan akademik pelajar tetapi keseluruhan. So mulalah dia mula satu fasa yang baru yang mula nak tidur boleh tapi kurang-kurang sikit lah. Dia tak macam lega. Dia ada berdebar tu tetap ada. Lepas tu bila ditambah lagi dengan Tuan Haji Azam dengan Puan Azlina beri ruang untuk berkhidmat di RC Pulau Pinang. Guru biasa saya tak ada masalah, tetapi bila sebut je guru besar saya sangat-sangat nervous. Sampaikan bila saya dah bagi kata putus pun, saya sampai satu tahap saya terlupa solat istikharah.
Sebab saya fikir satu benda dia, tak mungkin lah Tuan Haji Azam dengan Puan Azizah ni nak buat benda yang tak elok. Maksudnya nak macam nak kenakan orang ataupun tak. Punya keyakinan kepada manusia tu sampaikan saya terlepas satu perkara. Tapi that's my mistake lah, bukan inilah siapa-siapa. So atas nasihat sahabat saya, baliklah istikharah dulu. Walau apa-apa pun, balik kepada Allah Ta'ala. Kalau walaupun kita dah memilih jalan itu, tetapi sekurang-kurangnya iringan redha dan keberkatan pada Allah tu ada. Jadi bermulalah fasa saya, fasa yang baru pula kat sana. Memang sedih itu saya fikir satu perkara yang if I not move on now, when? Kalau saya tak nekat hari ini, bila lagi? Lepas tu diibarat macam ni lah, di depan saya di belakang saya menangis, tapi once I turn myself, I cannot going back. Saya tak akan patah balik lagi dah. Saya nekat terus dan terus. Gitu saja. So saya harap cikgu-cikgu pun macam tu lah. Bila kita dah berdiri dekat sini, jangan patah balik. Nak teruskan ke depan, yes, we go and move on. Kalau kata kita start motor tu, masuk gear 1, 2, 3 tu, kalau boleh pecut-pecut terus sampai kita berjaya. InsyaAllah. Motor ke, kalau boleh naik trailer lah bawa. Cikgu Ashraf lepas ni boleh ambil lesen trailer pula. Jangan van, terus lompat. Okay, insyaAllah. Makanlah. So saya harap macam itulah kehidupan kita. Kalau kita dah berasa kita berada di, bukan berasa lah, kita dikelilingi orang, kita dikelilingi orang-orang yang baik, so remain lah kat situ. InsyaAllah pandangan-pandangan cikgu, saya juga mengharapkan kawan-kawan, okay? Sebab tu saya rasa bila saya jumpa cikgu daripada Kuantan, saya rasa macam my family. Saya selesa. Jumpa dengan cikgu Kelang pun, dia bukan cikgu No, cikgu Yes kan. So saya selesa sebab kita dalam mindset kita bagi saya lah, saya bukan menganggap sebagai rakan tau. Saya menganggap macam family saya. Dalam mak ayah tak ada, so siapa lagi saya nak pergi. Memang ada adik-beradik, once a time kita perlu juga kawan-kawan kan. Tapi kawan-kawan yang dianggap sebagai family sendiri. So kalau bergaduh dekat tempat kerja, which mean kita dah ada bond yang sangat tak baik. Ataupun kita bermasam muka kan, kita dah ada bond yang tak baik. Bila bond tak baik, macam saya lah, kalau saya ada bond yang tak baik dengan Gombak ni, saya nak balik Gombak, saya nak datang Speedmart sebelah ni pun saya macam tak nak lah. Tunggulah malam nanti Cikgu Ali, Cikgu Ashraf semua dah balik baru aku pergi Speedmart. Sebab bond tak baik. Kalau bonding yang baik, anytime je lah kan. Bonding datang ni nak pergi Speedmart sebenarnya. Tak adalah. Maksudnya apa? Tak akan balik. So repo tu kena jual balik. So macam tu lah kehidupan kita. So andai kata hari ini adalah hari terakhir buat kita, sekurang-kurangnya kita ada silaturahim yang boleh menjadi apa apa yang kalau kat depan awal tu, bukan hamba, dia macam boleh membantu kita lah. Maksudnya show that we are the best relationship kat sini. Maksudnya kita tak ada bermasam muka, kita tak ada salah faham sikit-sikit tu biasa, perkara biasa. Tetapi tak adalah sampai membenci yang terus, yang menyebabkan silaturahim kita terputus. Itulah saya rasa, insyaAllah. So ke mana saja kita pergi, bawa diri dengan satu aura positif supaya sama-sama dapat memperoleh redha dan keberkatan Allah, insyaAllah. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Kena baik tak? Kena baik ke tak ya? Jumpa lagi di video akan datang. Jangan. Okay. Hi. Hi guys. So I nak beritahu lah, kita orang semua baru lepas VP project. Semua cikgu baru rakam lah kan, kecuali cikgu Anwar. So nantikan video kita orang nanti. Serabut lah Okay, cuma saya tengok, saya scroll Facebook ni, saya
tengok ada Hajar punya. Saya tak like lagi Saya tak like lagi. Saya nak beritahu. Takkan like ke apa? Takkan. Cuma saya nak, sebab saya relatekan tadi, saya baca sikit je. Ayah one said. Lepas tu saya dah tak baca. Lepas tu saya terus baca komen kat bawah. Sorry Ajah, nanti saya baca. So komen dekat bawah ni komen Cik Azam Cik Azam dia cakap, sebab yang ni relate dengan Zaitun punya cerita tadi lah. Berada dalam zon selesa begitu lama adalah umpama mati sebelum mati. Okey, dapat ke? Berada dalam zon selesa begitu lama adalah umpama mati sebelum mati. Kalau kita ni berada dalam zon yang selesa, ibaratnya sebenarnya kita ni dah mati. Walaupun secara hakikatnya kita belum mati lagi. Jiwanya mati, kemanusiaannya mati lantaran menikmati keselesaan hidup yang tidak pernah cukup. Apa yang mati sebenarnya? Dua benda yang mati, iaitu jiwa dan nilai kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Dan sebab apa dua benda ni mati? Dua benda ni mati sebab dia telah terlalu selesa menikmati apa yang ada, sehingga dia melupakan hak-hak kepada orang lain, termasuk juga hak-hak kepada diri sendiri. Dan benda tu sebab terlalu khusyuk dengan kelazatan dunia ni, sehingga kan dia rasa benda tu tak pernah cukup. Dan akhirnya benda ni lah yang jadi apa yang dia kejar. Ni yang ayah anda tulis lah ni. Ya. Ini saya ulas. Terima kasih ayah anda. Bukan ayah anda Cik Azam. Cik Azam. Ayah anda Cik Azam lah. Bukan ayah anda Hajar. Ayah anda. Okey. Dan tambah lagi hidupnya tidak bermanfaat kepada sesiapa. Ya, bila kita orientasi kita hanya untuk diri kita sendiri, kita dah tak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Hidup untuk berpenat, akhirat untuk berehat. Jadi hakikat kehidupan kita sebenarnya adalah untuk berpenat-penatan, ataupun secara realitinya hakikat kehidupan kita ni memang untuk hidup dalam zon tidak selesa. Dan keselesaan kita yang sebenar dekat akhirat. Bukan bermaksud hidup dalam zon tak selesa. Kita ni dah susah, kita rasa tak apalah aku ni susah. Sebab Cik Azam kata hidup kena hidup kat zon tak selesa. Bukan tu maksud dia. Maksud dia sebab kita susah, kita struggle, kita usaha untuk mencapai satu tahap pencapaian yang tertentu. Dan apabila kita dah sampai tahap tu, kita akan usaha lagi dalam keadaan yang tak selesa supaya kita boleh upgrade lagi. Dan konteks usaha kita ni kepada dua benda, iaitu kepada bukan kesenangan hidup semata-mata, iaitu kepada umat kat luar sana yang paling utama, dan semestinya untuk hak diri kita sendiri. Okey. Jadi saya relatekan lah, sebab Zaitun ni dia melompat keluar daripada tak selesa. Jadi saya harap cikgu-cikgu kat sini janganlah jadi cikgu kat sini sampai 10 tahun. Maksud saya kat sini nak jadi cikgu je 10 tahun tu. Kenalah target kan. Baguslah ajar dia target nak jadi GB kan. Lepas tu ajar target masuk jadi HQ kan. Tak ada masalah. Okey, insyaAllah saya akan buka jalan. Okey, kita ada 5 sekolah Awak pergi Kuantan. tapi benda yang paling penting adalah improve. Tapi bukanlah bermaksud dekat sini seandainya cikgu selama lama jadi cikgu tak ada masalah, teruskan jadi cikgu, tetapi pada masa sama ada improvement dari segi kualiti pengalaman dan cara kerja cikgu, terutamanya dalam mendatangkan manfaat. Kita nak satu hari nanti sekolah kita semua cikgu dia standard GB sebenarnya. Dia punya kepakaran dia tu. Macam tu barulah kita dah sampai tahap yang lagi dah sampai tahap yang tinggi, dan baru kat situ kita akan nampak kualiti umat tu. Dan akhir sekali cakap pasal kualiti umat ni, saya teringat lagu yang saya nyanyi waktu saya tadika dulu. Saya dulu tadika Arkam, tapi saya tak nyanyilah. Ya, betul. Itu bukan sebab tempat saya tu tak ada Tazkir Abim, tak ada. Yes, waktu zaman saya Arkam. Saya ingat lagi ni kalau Afrika, saya ingat lagi ustazah saya tu dia pakai purdah. Dia kata awak kalau balik awak tengok dekat bulan, awak boleh nampak wajah Abuya. Dia kata macam tu kat saya. Ya, betul. Lepas tu saya balik, saya buat betul. Saya buat betul. Saya tengok, saya tak nampak. Lepas tu saya tanya mak saya, mak, ustazah cakap nampak wajah Abuya. Tengok tak nampak pun, tukuk yang macam kerak-kerak tu kan. Tapi memang nak kata benda tu ada, elemen-elemen tu ada. Cuma alhamdulillah lah, kita ni bukan selama-lamanya dalam tu lah kan. Tapi ada satu lagu yang dipopularkan kan. Macam mana lagu dia? Anwar lagi tahu kot. Tiba-tiba suruh Anwar pula. Dia punya lirik dia
umat Islam harus cemerlang hari ini lebih baik dari semalam. Jangan kita. Okey, silakan. So boleh cari lagu Amal Islam. Yes, dia dari Nada Murni. So Nada Murni ni Arkam. Jadi Nada Murni asli dulu kan? ya. Diorang ni semua datang dari Arkam. Yes. Sains. Okey, kejap kedai Cina. Kedai kek semua kedai Cina. Yes. So tiba-tiba waktu tu Arkam dia buka kedai kek. Dia So first lah. dia first, dia antara yang terawal. Jadi waktu tahun 90-an kita semua tahu kan, kita pun semua tahulah. Jadi benda-benda macam tu dia punya disiplin. Even saya ingat dekat rumah saya dekat Bandar Baru Selayang, kedai runcit dia masih lagi ada. Iaitu kedai runcit 20 tahun. Ada lagi kedai runcit dia. Macam mana cara dia? Tapi sekarang ada kedai Ikhwan. Yelah itulah. Dia dah tukar nama lah, tapi kedai runcitnya sama. Ya ke? Dekat situ Bandar Baru Selayang. Betul. Akak pergi Dekat Elot kan, bukan? Dia Elot dia tengah ni. Kedai itulah. Yang tu dah 20 tahun. KFC tu kan? Ada KFC dah situ. Saya tak tahu. Opposite. Situ maksudnya dah 20 tahun. Waktu zaman saya kecil, kita pergi kedai, macam mana pekerja-pekerja dia entertain. Dia 6.30 pagi dah buka dah. Yes. Kedai runcit pukul 10 buka. Dia 6.30 pagi buka, tutup pukul 11. So kita kalau macam last minute nak beli barang, dia dah buka dah. Lepas tu macam dia berpagi-pagian lah. Lepas tu macam mana dia punya memang tak kena cahaya matahari lah orang kata kan. Hasan Basri kan. So macam mana dia kalau kita nak beli barang tu, contohnya kita kata bang, saya nak beli toge biasa beli berapa gram? Berapa 200 gram. Contohnya toge 200 gram. Dia timbang banyak 200 gram dia letak kan. Dia extrakan sikit. Contohnya dia dah 200 gram, dia tambah lagi satu genggam masuk kan. Dia akan extra kan. Macam mana pun barang, contohnya macam kita kata nak beli kunyit, dia akan tambah lagi sebatang. Dia akan tambah seketul lagi. Dia akan extra kan. Macam mana pun dia akan extra kan. Yang tu yang saya nampak lah, betapa dia punya attitude kalau part situ lah kan. Tapi yang point of view lah kan, memang ada. Memang. So tapi saya nak cakap tadi lah, mungkin dia pegang pada lagu tu lah kan. Yang ni yang Saidina Ali cakap kan, hari ini lagi baik dari semalam kan, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Itu yang kita sepatutnya kita kena tadilah relate dengan Zaitun cakap kan, nekat tu kan, maksudnya improvement di daily basis punya improvement. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Orang lain lah. Saya Tapi pertama-tama. akak, bila akak dengar Wawa Zaitun cakap macam pasal nikat ni, it's not daripada apa yang Zaitun cakap tu, bagi akak lah, bukan nekat sebenarnya. Bagi akak it's macam redha kan. Apa-apa yang orang bagi, kita redha. Orang-orang sekarang cakap apa? Paksa rela. Kita terpaksa kita terima juga kan. Apa-apa pun kena terima kan. We have to kita terpaksa, tapi kita terpaksa rela lah untuk menerima. That's what is nekat kan bagi you kan. So Masuk raya. daripada day to day kita kena improve ourselves. Kalau kita tak nak apa, macam naikkan diri kita ke level yang lebih baik, mungkin orang lain yang akan cuba pushkan, sebab dia nampak the potential dalam diri kita. Wallahu alam. Push, paksa rela, redha. Macam kita paksa kan, bila kita ambil, maksudnya orang yang kita tak expect, yang paling mudah lah kita kan company pula kita apa, NGO orang Islam. Kalau kita tak nak asyik-asyik menolak sampai satu tahap yang mana orang yang bukan Islam ambil alih. How about our student yang terkapai-kapai lagi kan, yang sedang mencari Islam, kebenaran semua ni. So kita punya visi dengan misi tu hanya terkubur macam tu sajalah, macam tu. Macam tu lah, insyaAllah.